Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke program Minggu Haluan Siswa MHS sesi 2021-2022. Rasanya belum terlambat lagi untuk saya mengucapkan tahniah dan selamat datang ke keluarga besar Universiti Tun Hussein On Malaysia. Bersama saya Firdaus Jafar selaku moderator anda pada hari ini, dan sekarang kita sedang bersiaran langsung secara atas talian bagi slot bersama Pusat Teknousahawan Universiti ataupun dikenali sebagai PTU. Pada slot kali ini, kita dihadirkan oleh seseorang yang cukup hebat dan cukup berpengalaman dalam bidang keusahawanan, iaitu Dr. Nasuha bin Saude selaku pengarah Pusat Teknousahawan Universiti. Baiklah, tujuan slot pada kali ini adalah untuk berkongsi segala informasi berkenaan dengan PTU. Oleh itu, suka saya ingatkan kepada anda semua untuk menyediakan pen dan juga kertas bagi mencatat segala informasi yang akan disampaikan sebentar sahaja lagi. Sebelum saya serahkan kepada panel kita, bolehlah saya bercerita sedikit tentang latar belakang penubuhan Pusat Teknousahawan Universiti UTHM. PTU adalah pusat di bawah portfolio TNCPI. UTHM bagi menyokong hala tuju universiti ke arah Global Technopreneur University menjelang tahun 2030. Pusat ini juga bertujuan untuk menggalakkan dan memantapkan aktiviti-aktiviti keusahawanan di IPT bagi melahirkan pelajar yang berkualiti serta mempunyai nilai keusahawanan. Baiklah, tanpa saya bercerita panjang lebar lagi, dengan segala hormatnya saya menjemput tamu kita Dr. Nasuha bin Saude selaku pengarah Pusat Teknousahawan Universiti untuk bercerita dengan lebih lanjut lagi ataupun berkongsi dengan lebih terperinci lagi berkenaan dengan PTU ini. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada moderator MHS UTHM. Saya Nasuha bin Saudi, Dr. Nasuha bin Saudi, pengarah Teknousahawan Universiti Universiti Technopreneur Center, yang mana di bawah saya kita ada lebih kurang 6 staf yang mana terdiri daripada timbalan pengarah, 2 ketua jabatan, seorang penolong pegawai takbir dan pembantu takbir Yang mana latar belakang Pusat Teknousahawan ni dia bermula pada tahun 2013 yang mana namanya disebut Pusat Perniagaan dan Keusahawanan. Kemudian yang ini di bawah Hal Ehwal Pelajar TNC EPA. Kemudian pada 1 Januari 2022, Pusat Teknousahawan Pelajar ni di rebranding ke arah Global Technopreneur University. Penjenamaan dinamakan Pusat Teknousahawan University di bawah portfolio baru di bawah TNC Pendidikan yang mana untuk kita memperkasakan ekosistem keusahawanan universiti ke arah Global Technopreneur University menjelang 2030. Okey, yang mana di UTHM sendiri kita ada tiga bahagian entrepreneur ni. Yang pertama ni melibatkan entrepreneur biasa, di mana dia cover untuk pelajar-pelajar yang khusus yang berkaitan bahasa, kulineri dan sebagainya. Kemudian yang kedua ni kita bahagi kepada technical entrepreneur. Technical entrepreneur ni melibatkan bidang teknikal, yang mana contohnya pelajar mechanical engineering ataupun fakulti APTV yang ada terlibat dengan servis dan ataupun perkhidmatan servis aircon ataupun melibatkan wiring. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dia melibatkan teknopreneur Ini melibatkan agenda KPT 2022 hingga 2025 melibatkan teknopreneur. Teknopreneur ni adalah bidang paling tinggi Dia melibatkan inovasi dan teknologi yang mana seperti kita tahu UTHM ni adalah technical university. Dia terlibat dengan bidang teknikal yang patut kita bangunkan Okey, yang mana objektif universiti ini di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi kita ada lembaga pengarah universiti, kita ada 4 kluster yang utama. Yang pertama ni UTHM EduTrain.
Yang kedua UTHM Teknopreneur, kemudian yang ketiga melibatkan UTHM Prihatin, yang keempat melibatkan UTHM Governance. So di bawah PTU itu sendiri, kita di bawah UTHM Teknopreneur, yang mana kita kena menyediakan ekosistem lah pembangunan Teknopreneur. Yang mana salah satunya yang telah kita highlightkan lah di Jawatankuasa Eksekutif Universiti, dah diluluskanlah dasar keusahawanan pelajar UTHM pada tahun 2022. Yang mana pihak universiti ataupun PTU itu sendiri, kita menyediakan fasiliti ataupun tempat lah ataupun inkubator kepada pelajar untuk menjalankan perniagaan. Kita menggalakkan pelajar-pelajar kita ni berdaftar di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Itu dinamakan startup lah, syarikat startup pelajar di bawah Teknopreneur. Okey, kemudian melibatkan fungsi dua itu sendiri, kita terlibat dengan pelan transformasi lah UTHM Teknopreneur, kemudian melibatkan pelan tindakan UTHM Teknopreneur dan juga model lah UTHM Teknopreneur, supaya ekosistem dalam UTHM itu sendiri, pelajar-pelajar ini nampak lah, yang mana Teknopreneur dalam universiti, pelajar boleh lihat dan boleh involve lah. Ini juga termasuk dengan program-program dalaman lah yang kita jalankan di UTHM. Kemudian kita ada juga program di peringkat KPT, yang mana setiap IPT di Malaysia kita jalankan program di peringkat kebangsaan lah, yang mana pelajar-pelajar kita dia boleh involve. Boleh involve dengan program-program di peringkat kebangsaan, sama ada pitching, competition ataupun yang lain-lain lah, melibatkan inovasi dan juga teknologi. Okey, fungsi dua ini juga terdiri daripada 7 strategi lah. Yang pertama, kita memperkasakan ekosistem Teknopreneur dalam universiti, kemudian melibatkan bidang pendidikan lah, yang mana setakat ni kita ada 7 syarikat terbitan universiti, STU staff, yang mana staff ini kita akan channelkan kepada pelajar-pelajar kita yang berminat untuk involve, duduk di bawah STU. Kita train pelajar-pelajar kita ni supaya dia involve dengan bisnes lah. Kemudian penghasilan produk inovasi lah, ini juga staff dan juga pelajar kita involvekan sekali. Kemudian melibatkan peningkatan pendapatan lah melalui komersial. Mungkin pelajar-pelajar kita dia ada inovasi, mungkin dia tak daftar di universiti, mungkin dia takut untuk berniaga. So kita boleh channelkan, kita boleh mentorkan pelajar ini supaya involve dengan syarikat staff dan juga pelajar lah. Okey, kemudian melibatkan kerjasama industri dan juga agensi lah, yang mana setakat ni kita pun ada kolaborasi dengan Tekun, kemudian kita ada dengan MARA, yang mana Tekun ni diberi pinjaman tanpa faedah kepada pelajar. Kemudian MARA pun sama, MARA ni bagi pinjaman tanpa interest lebih kurang 10,000 kepada syarikat-syarikat pelajar ni lah. Maksudnya syarikat pelajar ni yang berdaftar dengan kita, kita boleh channelkan dengan MARA untuk dapatkan skim bantuan tanpa interest. Kemudian melibatkan pemerkasaan anak syarikat lah. Ini salah satu agenda lah, tapi melibatkan UTHM Modding lah. Kemudian lagi berikutnya yang ketujuh, melibatkan pemerkasaan aktiviti endowment lah. Ini melibatkan generate pendapatan industri lah, wakaf dan juga zakat, supaya dalam entrepreneur juga, maksudnya kita boleh dapat bantuan daripada endowment dan juga zakat untuk bantu pelajar-pelajar asnaf yang ada di UTHM supaya dia boleh juga menjalankan perniagaan. Okey, 6 program yang termasuk dalam UTHM Entrepreneur ni, salah satu adalah peningkatan sumber dana pendidikan lah. Ini di bawah TNCPI, kemudian melibatkan infrastruktur lah, pendidikan, yang mana kita ada pusat pendidikan, bangunan pendidikan dan sebagainya lah. Kemudian melibatkan pemasaran produk inovasi kepakaran lah. Ini staff dan juga pelajar boleh involve. Kemudian peningkatan perhubungan dengan industri lah. Ini melibatkan ICRC lah. Maksudnya program-program kerjasama MOA, MOU di peringkat luar lah dengan agensi luar. So staff kita dan juga pelajar boleh involve di peringkat komuniti. Maksudnya komuniti ni pelajar-pelajar kita dia boleh involve dengan program-program yang dilaksanakan lah di bawah hubungan industri dan masyarakat. Berikutnya juga melibatkan pelan penjenamaan lah pendapatan. Penjanaan pendapatan, yang mana di universiti kita juga kita ada BISTEC,
Pusat Pembangunan Usahawan lah, BISDEC nama dia. So di situ dia melibatkan ruang-ruang komersial lah, yang mana ruang-ruang tersebut boleh disewa oleh syarikat-syarikat pelajar kita lah untuk menjana pendapatan melalui syarikat startup pelajar. Okey, yang last sekali melibatkan 6 program adalah pelan penjimatan lah, yang mana kalau kita tengok setakat ni di universiti kita dia memasang solar panel supaya untuk penjimatan di peringkat universiti supaya universiti kita menggunakan sustainable technology untuk reduce consumption, electrical consumption. Okey, yang ketiga adalah melibatkan matlamat lah. Matlamat utama ni dia supaya UiTM lah sebagai MTUN ni dia menjadi penyelidik tersohor lah, sama ada involvement daripada pelajar ataupun dan juga staff lah, kemudian rakan R&D dan juga melibatkan anak syarikat lah. Okey, kita ada 5 inisiatif dan juga 6 KPI, 3 outcome lah, yang ni melibatkan pusat rujukan, melibatkan naik taraf makmal pengujian, libat urus industri, penjanaan pendapatan dan juga optimumkan lah kos operasi. Kemudian outcome yang kita nak adalah supaya pelajar-pelajar ataupun staff kita dia boleh komersialkan produk-produk ataupun inovasi sedia ada supaya berdaya saing lah di peringkat kebangsaan ataupun di peringkat antarabangsa. Kemudian melibatkan kecekapan operasi lah dan juga peningkatan sumber dalaman supaya semua seiring lah di peringkat UiTM Technopreneur. Okey, antara lain dia melibatkan training lah. Kebanyakan di pusat teknologi usahawan ni kita banyak training lah, kursus-kursus usahawanan yang mana pelajar-pelajar kita boleh involve lah dengan kursus usahawanan ni, supaya dalam minda pelajar dia ada minda usahawan, dia ada jiwa usahawan, supaya dia boleh merealisasikanlah, menjadikan usahawan ni sebagai peluang kerjaya kedua mereka lah apabila dia graduan di UiTM. Okey, di sini dia ada tiga PTJ utama yang menjalankan keusahawanan lah supaya kita ni bekerjasama peringkat 3 PTJ ni. Salah satunya adalah ICC lah. ICC ni yang menjaga STU staff ni dan juga syarikat startup pelajar nanti. Kemudian dia bekerjasama dengan PTU yang menjalankan program-program keusahawanan dengan partner kita lah, partner luar kita seperti Tekun, Mara, InScan. Kemudian SME Corp, yang mana sebelum ni SME Corp ni ditaja pelajar-pelajar UiTM yang dah graduan seramai 45 pelajar, yang mana SME Corp ni ditaja RM15,000 per pelajar apabila dia involve dengan program SME Corp. Setakat ni lah. Kemudian sebelum ni juga kita ada dengan Tekun, maksudnya Tekun ni dia bagi duit RM5,000 kepada pelajar untuk menjalankan perniagaan sama ada perkhidmatan ataupun supply barang lah di UiTM ataupun di luar lah. Maksud itu adalah inisiatif-inisiatif yang ada yang dibantu oleh PTU ni, kita bantu pelajar supaya dia boleh grow, dia boleh sustain bisnes pada masa hadapan lah. Okey, kemudian melibatkan partner kita tiga ni adalah BISDEC lah. BISDEC ni adalah pusat yang menjaga ruang lah, aset dalam universiti. Maksudnya dia melibatkan program-program contohnya food truck, Global Festa tu nanti. So pelajar-pelajar kita boleh involve dengan event-event keusahawanan lah. Maksudnya tiap-tiap bulan di hujung bulan, setiap hari Jumaat, setiap hujung bulan kita ada program lah, food truck program. Maksudnya melibatkan pelajar untuk berniaga di kawasan padang kawat UiTM lah. So rangkaian tiga-tiga ni, gabungan tiga-tiga PTJ ni tadi, maksudnya kita groom ke arah Global Technopreneur University lah 2030. Okey, fungsi utama ni Pusat Teknologi Usahawan Universiti ni, salah satu ni kita merancang lah dan juga menyelaras. Maksudnya merancang ni kita rancang program, menyelaras program aktiviti teknologi usahawan pelajar lah di peringkat dalaman UiTM tu sendiri dan juga peringkat luar lah, peringkat kebangsaan, ataupun kita support program-program yang dijalankan oleh IPT yang lain di Malaysia.
Kemudian nombor 2 ni kita merancang dan juga menyelaraslah segala program dalaman di UTHM ni, sama ada di peringkat PTJ, mungkin di peringkat kolej, kemudian mungkin di peringkat fakulti yang menjalankan program-program keusahawanan pun PTU ni kita selaraskanlah untuk kita tarik data, yang mana tiap-tiap bulan kita akan hantar rekod-rekod pelajar kita yang involve dengan keusahawanan ni di peringkat KPT. So semuanya berrekod. Kemudian yang ketiga ni kita memantau lah, memastikan penunjuk prestasi lah KPI universiti ni melibatkan keusahawanan ni kita tercapai lah. Maksudnya peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi dia tengok rekod ni. So rekod pelajar yang ada ni, pelajar semasa ni yang menjalankan perniagaan semasa dalam pengajian ni. Okey, penglibatan lah, penglibatan pelajar pun kita supaya pelajar-pelajar ni dia berminat, kemudian dia involve lah daripada tahun 1 sampai tahun 4 So tahun 1 ni maksudnya kita bagi knowledge lah, knowledgeable lah. Kita supply knowledge, kita masukkan pelajar-pelajar dengan program-program kita, kemudian melibatkan bila tahun 2 dia dah pergi pada basic lah. Yang ni maksudnya setiap fakulti ni dia akan wujudkan incubator, pelajar-pelajar ni dia boleh involve dalam incubator lah, incubator dan juga workshop. Kemudian pada tahun 3 pelajar akan pergi pada advanced training lah, advanced training maksudnya dia melibatkan kewangan, pengurusan syarikat dan juga kewangan syarikat. So pada tahun 4 ni dia independent lah, maksudnya pelajar ni bila dah tahun 4 dia dah boleh survive, dia boleh keluar, dia boleh teruskan lah kalau menjadi kerjaya kedua mereka, sekiranya tidak dapat pekerjaan lah. Okey, target kita pada tahun 2022 ni maksudnya kita akan involvekanlah seramai 5,000 pelajar supaya involve dengan program kita lah, sama ada program keusahawanan ataupun incubator tu tadi. Kemudian target juga pada tahun 2022 kita akan wujudkan sebanyak 18 incubator di setiap fakulti. Kemudian 5 collaborator lah di peringkat agensi luar, sama ada komoditi ke ataupun peringkat luar lah, supaya sama-sama support program keusahawanan yang pihak PTU jalankan lah. Kemudian untuk advance program ni kita akan jalankanlah satu national symposium lah di peringkat KPT ni, melibatkan program peringkat kebangsaan lah yang ditaja oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. So untuk dua program besar ni lah melibatkan entrepreneur, work at campus ni pun sudah diluluskan, kemudian melibatkan social entrepreneur lah. Social ni melibatkan pihak luar dan juga komuniti supaya pelajar-pelajar ni dia ada syarikat startup pelajar yang involve dengan teknopreneur dalam universiti dan juga di luar. Okey, ini melibatkan target dan juga action plan lah untuk PTU, yang mana 2021 ni kita target seramai 6,000 pelajar involve dengan training, kemudian melibatkan 66 lah graduan run business, ini melibatkan alumni lah, kemudian melibatkan 37 expert staff, yang mana staff kita ni seramai pada tahun 2021 ni seramai 37 staff ni dia dah ada certificate lah bidang keusahawanan. So peningkatan ni kita akan meningkatlah pada tahun 2022 sehingga 2025 supaya pelajar ni kita boleh train dia, dia boleh coach dia, kena kita boleh monitor startup pelajar ni melibatkan pengurusan, melibatkan keuntungan, kemudian kita supply dengan webinar business, kemudian melibat klinik business supaya pelajar-pelajar ni dia tak takut dah untuk involve dengan bisnes. Kemudian selain daripada itu kita akan adakan workshop lah kepada pelajar-pelajar ni supaya dia involve dengan workshop, supaya dia pun boleh plan lah sama ada dia nak bangunkan model canvas, planning syarikat dan juga kewangan. Kemudian melibatkan polisi dan juga guideline lah supaya pelajar-pelajar ni dia ada guideline yang dia follow untuk dia sukses pada masa hadapan. Okey, kemudian pada berikutnya 2022 melibatkan competition lah. Kalau ada competition kita akan involvekan pelajar-pelajar ni kita kepada competition di peringkat kebangsaan,
Kemudian pada 2023 ni melibatkan advance training dan juga coaching. Kemudian 2024 dan 2025 ni dia melibatkan student mall lah at campus. Mungkin akan datang 2024 kita akan wujudkan mall lah. Supaya pelajar-pelajar ni dia boleh berniaga dalam mall UTHM tu sendiri. Okey, antara perniagaan yang biasanya pelajar jalankan di UTHM ni dia melibatkan perkhidmatan dan juga makanan lah. Dia ada perkhidmatan sama ada melibatkan printing, printing baju ataupun photostat, ataupun dia melibatkan makanan lah, makanan, jualan makanan, dan juga melibatkan kosmetik lah. Itu antara yang biasa pelajar-pelajar kita involve dengan bisnes. Okey, rumusannya pada tahun 2021 rekod pada yang PTU telah tarik seramai 8,206 pelajar UTHM telah terlibat dengan program-program kesawanan yang telah kita jalankan. Kemudian seramai 321 staf pensyarah menyertai program kesawanan start daripada Januari sehingga Disember 2021. Okey, berikut adalah kita punya laman sosial lah PTU. Boleh follow laman sosial PTU di Instagram, Facebook, dan juga Telegram supaya pelajar-pelajar kita tidak ketinggalan dengan info-info semasa program-program yang akan kita jalankan pada tahun 2022 sehinggalah 2025. Sekian. Terima kasih. Dr. Nasuha atas perkongsian yang amat bermanfaat itu tadi. Sekiranya anda mempunyai persoalan, sila kemukakan soalan anda pada halaman Facebook PTU iaitu Pusat Teknousahawan Universiti UTHM dan juga halaman Instagram PTU iaitu ptu.uthm. Baiklah, nampaknya sampai di sini sahaja slot kita bersama PTU kerana seperti biasa, masa mencemburui kita. Tapi sebelum itu, jangan lupa langgani channel YouTube kami, MSS UTHM, dan juga ikuti akaun Instagram rasmi kami, MSS Alias UTHM, dan sekiranya anda mempunyai akaun TikTok, jangan lupa follow kami, MSS_UTHM, dengan meletakkan hashtag kami Husin, hashtag MSS di hati pada setiap video ataupun pada setiap hantaran anda. Baiklah, sebelum saya mengundurkan diri, suka saya ingatkan kepada anda semua untuk mengisi kehadiran pada pautan Google Form yang telah kami sediakan. Sekian sahaja dari saya, Firdaus Jafar, moderator anda. Kita berjumpa di slot seterusnya.